Dan kita mahu beralih ke pakar perlembagaan dan penyandang kursi Institusi Raja-Raja Melayu Universiti Teknologi Mara, Profesor Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz. Assalamualaikum Prof. Prof juga adalah pakar perlembagaan. Jadi sudah tentu kita tahu Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan bahawa beliau telah menyerahkan dokumen yang sahih untuk membuktikan sokongan yang convincing dan formidable, yang yakin dan kukuh. Apa seterusnya Prof? Apa antara pilihan, apa antara senario yang mungkin berlaku selepas ini mengambil kira kuasa dan hak Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong mengikut undang-undang? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, semalam apa tadi kita dah lihat dan kenyataan yang dibuat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, seperti dinyatakan beliau menyerahkan dokumen-dokumen tersebut kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, dan kita juga dikhabarkan bahawa Yang di-Pertuan Agong akan memanggil ketua-ketua parti. Jadi di sini saya fikir dalam keadaan ini Yang di-Pertuan Agong sedang cuba menentukan adakah apa yang dimaksudkan sebagai jumlah yang mendapat majoriti atau dokumen-dokumen sahih itu benar dan tepat dari pandangan ketua-ketua parti. Sekiranya benar Yang di-Pertuan Agong mohon meminta para ketua parti ini menghadap dan menyerahkan dan memberikan pandangan kepada Kebawah Duli berkaitan dengan ahli-ahli parlimen mereka yang ditentukan tentang kepercayaan itu. Adakah mereka telah bertukar kepercayaan daripada Perdana Menteri kepada Datuk Seri Anwar sebagaimana dinyatakan oleh beliau tadi. Jadi prosesnya saya fikir ini adalah satu proses kebijaksanaan untuk menentukan sama ada parti-parti itu sebenarnya tahu bahawa ahli-ahlinya telah menukar kepercayaan ataupun tidak. Sebabnya pada kita sebagai rakyatlah, kita tidak nampak lagi ahli-ahli parlimen yang menyuarakan ataupun menyatakan dengan jelas tentang sokongan mereka atau kepercayaan mereka. Jadi di sini kalau dari segi perundangannya tidak dinyatakan dalam undang-undang, tapi itu adalah satu cara bagaimana Yang di-Pertuan Agong mahu menentukan apakah yang diberikan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim yang dikatakan sebagai dokumen sahih, convincing dan formidable itu benar dan sahih, ya. Jadi bila kita tak ada dalam peruntukan dalam undang-undang tu, ini satu perkara yang besar yang boleh dikatakan sebagai tindakan yang di dalam budi bicara baginda Yang di-Pertuan Agong. Prof, kita lihat ada beberapa senario digariskan. Sudah tentu yang paling jelas adalah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong menggunakan kebijaksanaan dan juga kuasa baginda. Senario yang paling mudah selepas ini adalah baginda hanya akan menentukan sokongan majoriti dalam kursi Dewan Rakyat dalam kalangan ahli parlimen dan mungkin memilih dan melantik sesiapa saja yang mendapatkan sokongan majoriti 111 kursi kerana satu kursi masih lagi kosong, batu sapi. Selain daripada itu, apa lagi yang mungkin Seri Paduka Baginda boleh lakukan dalam kerangka lunas undang-undang? Kerana saya memahami, betulkan saya jika saya salah, Seri Paduka Baginda juga ada kuasa untuk memanggil sidang Dewan Rakyat istimewa khas untuk memperjelaskan perkara ini. Selain daripada option yang straightforward itu Prof, apa lagi kemungkinan yang mungkin berlaku senario ini? Okey, pertama saya mahu jelaskan bahawa sekarang kita ada Perdana Menteri in tenure. Dalam pejabat tu, jawatan Perdana Menteri itu ada, ya, dia tidak kosong. Jadi di sini apa yang sekiranya yang diserahkan oleh apa-apa dokumen tu yang diserahkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim itu telah menunjukkan kepercayaan kepada beliau. Kita tak pasti, atau adakah dokumen itu menunjukkan ketidakpercayaan kepada Perdana Menteri sedia ada. Dia ada dua benda berbeza. Ya. Jadi adakah kepercayaan itu kepada Datuk Seri Anwar itu secara automatik menjadi undi tidak percaya kepada Perdana Menteri? Ini adalah satu perkara yang kita perlu putuskan.
Tapi kalau kita ikut peruntukan dalam perkara 43 dalam fasal 4 perlembagaan, tidak semudah itu untuk menentukan seseorang lain akan dipilih oleh Kebawahdulian Maha Mulia sebagai diberikan perkenan untuk menjadi Perdana Menteri. Sebab perkara 43 dalam fasal 4 tu memberikan hak kepada Perdana Menteri sekiranya beliau berasakan beliau telah hilang kepercayaan majoriti. So ini adalah hak yang tidak boleh dinafikan kerana ia disebut dalam perlembagaan. Jadi Perdana Menteri ada hak untuk menyatakan tentang sama ada beliau sekiranya dibuktikan bahawa beliau berasakan bahawa dia telah hilang kepercayaan majoriti, maka beliau ada dua hak. Pertama, hak untuk menyatakan tentang sama ada beliau hilang kepercayaan majoriti ataupun tidak. Satu, apabila begitu sekiranya beliau menyatakan betul dia telah hilang kepercayaan majoriti, dia ada dua pilihan. Sama ada untuk meletakkan jawatannya atau untuk meminta kepada Yang di-Pertuan Agong bagi membubarkan Dewan. Jadi sekiranya beliau enggan meletakkan jawatan tapi beliau telah terbukti hilang kepercayaan, dalam keadaan ini baginda Yang di-Pertuan Agong boleh membuat keputusan. Sama ada untuk melantik Perdana Menteri baru dan dikira secara tidak langsung memecat Perdana Menteri dengan syarat baginda yakin bahawa Perdana Menteri itu telah hilang kepercayaan majoriti. Itu satu. Yang ini saya fikir Kebawahdulian Maha Mulia Seri Paduka Baginda di-Pertuan Agong tidak boleh mengenepikan perkara 43 dalam fasal 4 itu. Sebab itu adalah satu proses yang perlu dilalui kerana ia adalah peruntukan dalam perlembagaan. Ya. Yang seterusnya, saya lebih cenderung untuk menyatakan supaya Datuk Seri Anwar juga menggunakan mekanisme demokrasi berparlimen, iaitu dengan memaklumkan kepada Dewan bahawa orang-orang yang tersenarai dalam senarai beliau itu telah hilang kepercayaan dengan menghantar surat kepada speaker. Itu satu perkara yang saya fikir untuk kita mengukuhkan demokrasi berparlimen ini perlu dilakukan. Dia tidak semata-mata mengheret atau membiarkan raja berperlembagaan itu sahaja yang membuat keputusan. Kalau kita melihat kepada peranan Yang di-Pertuan Agong dalam perlembagaan itu, tidaklah dinyatakan secara nyata tentang kuasa Yang di-Pertuan Agong untuk menentukan bahawa seorang Perdana Menteri itu telah hilang kepercayaan. Dia cuma amalan dalam negara kita sebab dia tidak ada dalam perlembagaan itu sendiri. Walaupun mahkamah sebelum ini telah memutuskan bahawa dalam keadaan luar biasa atau dalam bahasa undang-undang mereka menggunakan extraneous circumstances, atau dalam kes Datuk Seri Nizar pada tahun 2009 menyatakan extraneous sources. Tapi pada masa itu keadaannya berbeza. Contoh dalam kes extraneous circumstances di Sabah itu, keadaan ketika itu ialah Ketua Menteri telah meletakkan jawatan dan merasakan diri beliau telah hilang kepercayaan majoriti. Dan keduanya dalam kes Datuk Seri Nizar itu, ahli-ahli parlimen yang telah ahli-ahli Dewan Undangan Negeri yang telah hilang kepercayaan tu telah dengan sendiri menyatakan hilangnya kepercayaan mereka itu sama ada kepada Dewan mula-mula atau juga kepada Kebawahdulian Almarhum Sultan Perak. Jadi keadaan itu berbeza. Jadi di sini pada saya nampak situasinya berbeza kerana sekarang Perdana Menteri masih tidak mengaku bahawa beliau telah hilang kepercayaan majoriti, dan Kebawahduli juga masih belum lagi membuat keputusan sama ada benar atau tidak sokongan kepada Datuk Seri Anwar itu boleh menjadi satu cara untuk menyatakan bahawa Perdana Menteri telah hilang kepercayaan majoriti. Jadi di sini perlu kita rakyat sebagai warga negara biasa perhatikan situasi ini.
situasi ini tentang kedudukan dan peranan yang di-Pertuan Agong untuk menentukan hilangnya kepercayaan majoriti kepada Perdana Menteri. Jadi di sini itulah saya fikir peranan demokrasi berparlimen itu juga penting. Dan mungkin pada ketika ini adalah satu tindakan terbaik untuk kita juga melihat pengasingan antara demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan di negara kita, supaya kita boleh lihat di mana scope of powers, skop kuasa atau skop skop untuk kedua-dua sistem ini, ya. Adakah dalam keadaan begini parlimen hanya boleh berdiam diri, atau yang di-Pertuan Agong menggunakan kuasa baginda di bawah perkara 55 dalam fasa 1 bersama dengan speaker Dewan untuk memanggil Dewan untuk special session, supaya kerajaan semasa juga dilihat sebagai menghormati sistem demokrasi itu. Prof, Prof sebut, itu membawa kepada soalan saya yang seterusnya. Prof sebut ada dua kemungkinan Datuk Seri Anwar Ibrahim menghadap Seri Paduka Baginda Pertuan Agong tadi. Ada dua perkara yang berbeza yang kita perlu sedar, iaitu satu, mungkin dokumen dikemukakan untuk membuktikan sokongan terhadap beliau. Satu lagi, dokumen membuktikan tiada sokongan terhadap kerajaan terkini ataupun Perdana Menteri buat masa ini. Kita lihat dalam krisis politik pada awal tahun ini, kalau ia membuktikan sokongan terhadap beliau, ia boleh dicapai di luar Dewan Rakyat dan Perdana Menteri baru boleh dilantik. Tetapi kalau undi tidak percaya, kalau di sebelah yang satu lagi, adakah ini boleh diselesaikan di luar Dewan Rakyat, adakah Dewan Rakyat perlu bersidang untuk membuktikan mereka tidak percaya melalui undi tidak percaya secara formal? Okey, saya lebih cenderung kalau sebelum ini peristiwa Februari, seingat saya lah SD yang dikumpulkan pada pertama itu ialah untuk menunjukkan sokongan kepada Perdana Menteri ketika itu. Setelah Perdana Menteri meletakkan jawatan, barulah SD yang kedua itu diserahkan kepada yang di-Pertuan Agong untuk menunjukkan kepercayaan kepada seorang lain untuk menjadi Perdana Menteri. Betul. Saya masih lagi membezakan keadaan itu ketika Perdana Menteri kosong atau ketika Perdana Menteri tidak kosong. Walaupun ada orang menyatakan situasinya mungkin sama. Tapi pada saya, sekiranya Perdana Menteri itu tidak kosong, jawatan itu tidak kosong, perkara 43 dalam fasa 4 itu hendaklah diterima pakai. Tapi kalau Perdana Menteri telah kosong atau telah meletakkan jawatannya, jadi perkara 43 dalam fasa 4 itu tidak terpakai. Jadi ini yang bezanya di situ. Jadi kalau Perdana Menteri enggan meletakkan jawatan, sekiranya beliau telah yakin dia telah tiada sokongan kepercayaan majoriti itu, ini yang perlu saya kata perlukan ketegasan di pihak yang di-Pertuan Agong. Tapi sekiranya lebih baik dan lebih elok untuk demokrasi, special session in parliament is important. Kalau demokrasi itu. Tapi di luar tu saya tidak kata tidak boleh. Tapi situasinya hendaklah berbeza sekiranya jawatan Perdana Menteri kosong atau jawatan Perdana Menteri tidak kosong. Okey Prof, soalan terakhir saya untuk Prof secara ringkas. Ini adalah semua senario-senario yang mungkin berdasarkan lunas undang-undang dan juga perlembagaan persekutuan. Tapi sekarang rakyat risau dengan ketidaktentuan yang akan berlanjutan dengan COVID-19 dan sebagainya. Kita perlu harungi PKPB bakal dilaksanakan esok di Lembah Kelang. Ahli ekonomi juga risau kerana pasaran saham dan sentimen terhadap ekonomi akan jatuh kerana ketidaktentuan. Kali terakhir kita ada situasi sebegini daripada waktu seseorang individu menghadap Seri Paduka Baginda Pertuan Agong sehingga mengangkat sumpah, saya kira lebih kurang seminggu. Jadi mungkin ketidaktentuan ini akan berlangsung beberapa hari, mungkin juga seminggu. Kita tidak mahu ketidaktentuan ini berkekalan. Adakah ada sebarang kemungkinan akan ada kebuntuan, impas, roadblock selepas ini yang menyebabkan kita tak ada pilihan selain daripada menyerahkan kembali kuasa kepada rakyat
yang kita tidak mahu lakukan kerana kita sedang dilanda oleh pandemik sekarang ni? Kalau kita tidak mahu ketidaktentuan ini berlaku, ini semuanya bergantung kepada para pemimpin parti politik ataupun ahli-ahli politik itu sendiri. Pada saya harap perkara ini diselesaikan tanpa mengadakan apa-apa perubahan kerana rakyat mungkin tidak bersedia. Kalau kita katakan seminggu untuk lantikan atau pertukaran kerajaan, tetapi untuk pengurusan negara, ia mengambil lebih kurang 3 atau 5 bulan. Dengan lantikan jemaah menteri yang baru, it's more than 1 week. Bukan itu sajalah pada pandangan saya. Dalam keadaan semasa, berilah keselesaan dan kemakmuran kepada rakyat. Itu yang penting bagi kita. Okey, terima kasih Profesor Syam Rahayu Abdul Aziz, pakar perlembagaan dan penyandang kerusi Institusi Raja-Raja Melayu Universiti Teknologi MARA, dan kami baru saja menerima kenyataan daripada Istana Negara. Kalau boleh kita pancarkan daripada telefon saya ini, kalau tak boleh saya bacakan saja. Ini adalah kenyataan media. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang Tuan Agong berkenaan dengan pertemuan dengan Anwar. Dimaklumkan Sri Paduka Baginda Yang Tuan Agong telah berjumpa dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim di Istana Negara pada jam 11 pagi tadi. Sepatutnya dilangsungkan pada 22 September lepas, tetapi ditangguhkan ekoran kegeringan Al-Sultan Abdullah, di mana Sri Paduka Baginda telah menjalani rawatan di IJN selama lebih seminggu. Jadi dalam sesi yang berlangsung selama lebih kurang 25 minit ini, kata Istana Negara, Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mengemukakan jumlah ahli Dewan Rakyat yang didakwa memberi sokongan kepada beliau. Bagaimanapun beliau tidak mengemukakan senarai nama ahli-ahli Dewan Rakyat untuk mengukuhkan dakwaan tersebut. Jadi sehubungan dengan itu, Sri Paduka Baginda telah menasihati Datuk Seri Anwar untuk akur dan menghormati proses-proses perundangan seperti yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Melihat kepada situasi penularan wabak COVID-19 di Malaysia, khususnya pelaksanaan PKPB di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya berkuat kuasa esok, Sri Paduka Baginda juga menzahirkan kegusaran dan menasihati seluruh rakyat supaya bertenang serta berdisiplin, menjaga kesihatan diri dan mengikut SOP. Walaupun perkembangan terkini agak membimbangkan berikutan kenaikan 3 digit kes positif harian COVID-19, Sultan Abdullah menzahirkan keyakinan dan mengajak seluruh rakyat Malaysia tanpa mengira bangsa, agama dan fahaman politik untuk bersatu memerangi COVID-19. Dan kenyataan ini juga memaklumkan, ini daripada Istana Negara, lanjutan daripada pelaksanaan PKPB, dan atas titah Sri Paduka Baginda, Istana Negara juga telah melaksanakan semi-lockdown yang berkuat kuasa sehingga tarikh yang akan diumumkan kelak. Sri Paduka Baginda amat prihatin dan menitik beratkan penjagaan dan tahap kesihatan diri para pegawai dan kaki tangan Istana Negara untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan warga istana. Sultan Abdullah turut mengajak seluruh rakyat untuk bersama berdoa agar Malaysia terus dilindungi daripada COVID-19. Ini kenyataan yang dikeluarkan dan dikongsikan dengan kami, dengan pihak media baru sebentar sahaja lagi. Mungkin ini adalah intipati yang penting dalam sesi yang berlangsung. Bila kita kongsikan sekali lagi, saya ingin menekankan poin itu. Datuk Seri Anwar Ibrahim mengikut Istana Negara tidak mengemukakan senarai nama ahli Dewan Rakyat untuk mengukuhkan dakwaan bahawa beliau mempunyai sokongan majoriti. Anwar sebentar tadi mendakwa beliau mempunyai sokongan sekurang-kurangnya 120 ahli parlimen, dan sehubungan dengan ini Sri Paduka Baginda telah menasihati Datuk Seri Anwar untuk akur dan menghormati proses perundangan seperti yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Adakah kita masih lagi mempunyai Prof Syam Rahayu di talian sekarang? Prof? Okey, kita berhenti rehat seketika. Kita kembali selepas ini. Arena politik negara berada di satu lagi persimpangan tahun ini, dan kami mahu mengupas apa seterusnya selepas ini. Selepas Datuk Seri Anwar Ibrahim menghadap Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, apa lagi yang rakyat boleh jangkakan
selepas ini. Saya mahu kembali bersama Profesor Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz. Prof adalah pakar perlembagaan dan juga penyandang kerusi Institusi Raja-Raja Melayu UiTM. Prof, maaf tadi saya janji soalan terakhir tapi kami baru dapat kenyataan daripada Istana Negara dan saya fikir ia penting untuk Prof memberikan pandangan dan meminjamkan kepakaran untuk bagi kita faham beberapa perenggan yang saya anggap penting dalam kenyataan Istana Negara yang baru saja dikeluarkan tadi. Boleh kita kongsikan sekali lagi, dan ini adalah kenyataan dari Istana Negara berkenaan dengan pertemuan Sri Paduka Baginda Yang Tuan Agong dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dua perenggan sahaja, Prof, yang saya mahu tanya Prof ini. Saya akan bacakan. Perenggan ini menyebut, dalam sesi yang berlangsung selama lebih 25 minit, Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mengemukakan jumlah-jumlah ahli Dewan Rakyat yang didakwa memberikan sokongan kepada beliau. Walau bagaimanapun, beliau tidak mengemukakan senarai nama ahli Dewan Rakyat untuk mengukuhkan dakwaan ini. Sehubungan ini, Sultan Abdullah Sri Paduka Baginda Yang Tuan Agong telah menasihati Anwar untuk akur dan menghormati proses-proses perundangan seperti yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Okey, Prof, apa maknanya itu untuk akur dan menghormati proses-proses perundangan dalam Perlembagaan Persekutuan, dan jika Anwar tidak boleh mengemukakan senarai nama, apa proses-proses yang seterusnya selepas ini? Luqman, saya teringat kes di Sarawak pada tahun 1968 dalam kes Stephen Kaloningkan, di mana pada ketika itu sekumpulan ahli Dewan Negeri, Kaunsil Negeri itu telah menulis sepucuk surat kepada Gubernur atau TYT Negeri Sarawak. Dalam sepucuk surat itu disenaraikan nama mereka yang tidak percaya kepada Stephen Kaloningkan, yang didakwa sebagai tidak percaya kepada Stephen Kaloningkan. Jadi dalam nama tu ada yang letak stamp dia, kita panggil cop tu kan, ada letak stamp, ada yang tanda tangan. Bila pergi ke mahkamah, nama-nama yang mempunyai tanda tangan saja yang diterima oleh mahkamah. Nama yang ada stamp tu tidak dikira oleh mahkamah. Jadi di sini pada saya perenggan yang pertama tu sangat penting, untuk perenggan yang menyebut tentang beri nombor tetapi tidak mengemukakan senarai nama ahli-ahli Dewan Rakyat. Saya sudah membaca kenyataan itu untuk mengukuhkan dakwaan tersebut. Saya fikir ini amat longgar untuk kita katakan dia sebagai extraneous circumstances sebagaimana dalam maksud kes Datuk Amir Kahar dan tahun 1994 atau 1995 dan dalam kes Datuk Seri Nizar pada tahun 2008-2009. Jadi saya fikir ini adalah tidak kukuh untuk dikatakan sebagai extraneous circumstances, mengambil kira penerimaan ataupun consideration yang mahkamah buat dalam kes Stephen Kaloningkan pada tahun 1968 tersebut. Jadi saya fikir nasihat ke bawah duli Maha Mulia Sri Paduka Baginda di-Pertuan Agong Sultan Abdullah untuk semua pihak lah, saya fikir bukan saja untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim, tapi particularly yang disebut dalam kenyataan ini kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim. Semua pihak, ahli politik dan sebagainya lah, perlulah menghormati proses-proses perundangan. Dan saya telah huraikan sekejap tadi tentang apakah proses-proses perundangan yang perlu atau patut kita lakukan untuk mengukuhkan sistem demokrasi di negara kita itu. Kita kukuhkan Dewan Rakyat, peranan Dewan Rakyat dalam menentukan kepercayaan majoriti ahli Dewan kepada seseorang untuk menjadi atau hilang kepercayaan atau untuk menjadi Perdana Menteri. Okey, terima kasih Profesor Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz sekali lagi bersama dengan kita untuk memberikan pencerahan seperti kepada orang-orang biasa termasuk dengan saya untuk kita memahami lunas undang-undang dan kita terjemahkan kepada apa yang boleh kita jangkakan selepas ini susulan pertemuan Datuk Seri Anwar dan juga kenyataan yang dikeluarkan oleh Istana Negara. Terima kasih Profesor Dr. Syam Rahayu, pakar perlembagaan dan penyandang kerusi Institusi Raja-Raja Melayu Universiti Teknologi MARA